Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini hari Khamis, untuk subjek Bahasa Melayu, kita akan fokus kepada aspek tata bahasa. Okey, tajuk untuk hari ini adalah tentang aspek kata bantu. Apa itu kata bantu? Okey, murid-murid, kata bantu ialah kata yang bertugas untuk menambah makna bagi frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Okey, kata bantu terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kata bantu aspek dan yang kedua kata bantu ragam. Okey, marilah kita sama-sama lihat apa itu kata bantu aspek. Kata bantu aspek menerangkan tentang sesuatu dari segi masa. Kata bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan dari segi masa, iaitu masa lampau, masa yang sudah dilakukan, masa kini, iaitu masa yang sedang dilakukan, dan juga masa hadapan, belum dilakukan. Okey, berikut cikgu bagi beberapa contoh kata bantu aspek. Okey, kamu lihat bersama-sama untuk masa yang sudah dilakukan. Okey, kataan dia adalah sudah, telah, pernah. Okey, untuk yang sedang dilakukan, sedang dan juga masih. Belum dilakukan, belum dan juga akan. Okey, untuk lebih faham apa itu kata bantu aspek, kita lihat pada contoh ayat. Okey, cuba lihat dekat ayat yang bermaksud sudah dilakukan. Okey, lihat ayat yang pertama. Ali sudah makan. Maknanya Ali sudah makan. Dia telah melakukan, maksudnya telah melakukan perbuatan makan. Okey, seterusnya, Siti telah pergi ke Australia bulan lepas. Maknanya Siti sudah pun berlepas ke Australia bulan lepas. Maksudnya sudah dilakukan. Dan contoh yang ketiga, Alia pernah memenangi pertandingan Ratu Kebaya. Pernah tu maksudnya sudah menang, sudah mendapat kemenangan. Okey, sekarang kita lihat contoh ayat untuk perkara yang sedang dilakukan. Ali sedang makan. Maknanya dia sedang makan. Okey. Siti masih berada di Australia. Maksud ayat tersebut adalah Siti telah pergi ke Australia dan masih lagi berada di sana. Okey, untuk contoh yang ketiga, belum dilakukan. Okey, contoh ayat yang pertama, Ali belum makan. Yang kedua, Siti akan pergi ke Australia bulan hadapan. Maknanya Siti belum lagi pergi ke Australia. Dia akan pergi pada bulan hadapan. Okey, seterusnya kita lihat apa pula kata bantu ragam. Okey, kata bantu ragam adalah kata yang menerangkan tentang ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Okey, kita lihat contoh kata bantu ragam. Okey, antaranya boleh, hendak, harus, dapat, mesti, mahu. Okey, sekarang kita lihat pula contoh ayat kata bantu ragam supaya awak lebih faham. Okey, kita lihat yang pertama. Aina boleh menyertai pertandingan itu setelah mendapat keizinan dari ayahnya. Okey, yang kedua. Aina hendak menyertai pertandingan itu walaupun kakinya sakit. Ayat yang ketiga. Aina harus menyertai pertandingan itu sementara usianya masih muda. Akhirnya Aina dapat melakukan aksi berbahaya itu setelah mencuba beberapa kali. Aina mahu menyertai pertandingan itu setelah dipujuk oleh gurunya. Aina mesti menyertai pertandingan itu demi masa depannya. Okey, awak lihat pada perkataan yang saya highlightkan dengan warna hitam. Perkataan itu adalah perkataan kata bantu ragam.
Okey, seterusnya kita lihat bersama-sama gandingan antara kata bantu aspek. Okey, yang pertama gandingan antara kata bantu aspek campur kata bantu aspek. Contoh, belum kata bantu aspek, pernah kata bantu aspek. Sebab itu cikgu kata bantu aspek campur kata bantu aspek. Okey, yang kedua kata bantu ragam campur kata bantu aspek. Okey, contoh perkataan kata bantu aspek adalah belum. Manakala boleh pula kata bantu ragam. Jadi kita gabungkan antara kata bantu ragam dengan kata bantu aspek. Jadi perkataan itu adalah belum boleh. Okey, jadi kamu faham sini ya. Okey, sudah, pernah, masih, belum, masih, sedang, baru, sudah. Okey, perkataan seterusnya sedang, hendak, belum boleh, belum hendak, akan dapat, harus sudah, harus telah, mesti akan, mesti hendak, mesti sudah. Okey murid-murid, seterusnya kita lihat bersama-sama contoh ayat iaitu gandingan kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Okey, Ali belum hendak mandi. Okey, belum tu untuk kata bantu aspek, hendak itu kata bantu ragam. Mereka harus sudah tiba. Okey, mereka harus sudah tiba. Contoh yang ketiga, bayi itu masih belum dapat tidur nyenyak. Masih tu kata bantu aspek, belum pun kata bantu aspek. Okey, kami masih belum dapat bercuti. Perempuan itu mesti hendak melarikan diri. Dan akhir sekali, orang itu sedang hendak ke bandar. Okey, seterusnya kita lihat antara kesalahan penggunaan kata bantu ragam, boleh dan juga dapat. Okey, kita lihat kata bantu boleh. Okay, kata bantu boleh tidak boleh digunakan untuk menggantikan kata bantu dapat. Kata bantu boleh lebih sesuai untuk maksud memberi izin. Kata bantu dapat lebih sesuai untuk maksud keupayaan ataupun kemampuan. Okey, untuk lebih faham, kita lihat pada contoh ayat. Okey, awak lihat ayat yang pertama. Jerebu boleh diatasi jika pembakaran terbuka dihentikan. Okey, lihat perkataan boleh. Jerebu boleh diatasi. Ayat ini salah. Okey, lihat ayat yang kedua. Jerebu dapat diatasi jika pembakaran terbuka dihentikan. Dapat lebih menjelaskan maksud ayat tersebut. Jadi ayat yang kedua betul, ayat yang pertama salah. Okey, seterusnya kita lihat kesalahan dari segi kata bantu penggunaan kata bantu ragam hendak dan juga mahu. Okey, kata bantu hendak tidak sesuai digunakan dalam ayat tanya. Manakala kata bantu mahu pula lebih sesuai kita gunakan dalam ayat tanya. Kata bantu hendak bermaksud berniat untuk melakukan sesuatu. Manakala kata bantu mahu pula bermaksud keinginan yang timbul kerana adanya ajakan ataupun perlawaan. Okey, marilah kita lihat pada contoh ayat supaya awak lebih faham antara penggunaan kata bantu hendak dan juga mahu. Okey, ayat yang pertama. Hendakkah kamu ikut saya? Okey, ayat itu salah. Lihat ayat yang kedua. Mahukah kamu ikut saya? Okey, ayat kedua betul berbanding dengan ayat pertama. Okey, seterusnya kita lihat kata bantu mestilah diletakkan sebelum kata kerja ataupun frasa kerja. Okey, awak lihat pada contoh ayat berikut. Lily menulis masih bukunya. Okey, menulis itu adalah kata kerja. Okey, jadi salah ayatnya kerana perkataan masih, kata bantu masih dalam ayat ini dia terletak selepas kata kerja.
Jadi ayat ini salah. Okey, lihat ayat yang kedua. Lily masih menulis bukunya. Ayat ini betul. Jadi kata bantu masih mesti terletak di hadapan kata kerja menulis. Jadi ayat yang kedua betul. Okey, saya harap dengan penerangan itu tadi, murid-murid faham tentang penggunaan kata bantu dan juga apa itu kata bantu. Okey, saya harap juga apa yang awak pelajari hari ini bermanfaat untuk awak gunakan semasa awak menulis penulisan atau menjawab soalan tata bahasa nanti. Okey, sekian sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Jumpa lagi kamu pada minggu hadapan. Bye.